Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasa malah kita merafakkan syukur kepada Allah Taala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat. Mudah-mudahan dengan taatnya kita melaksanakan segala titah-perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah, dengan inayahnya, dengan kudrat dan iradatnya, dengan taufik dan hidayah, maka dapat bersu lagi kita pada malam ini untuk meneruskan pengajian kitab Fiqh Kesempurnaan Solat. Dan kita masih lagi bincang bawah tajuk iaitu wirid, ya. Iaitu bacaan selepas solat yang kita lakukan, utamanya solat fardu lah. Dan juga boleh dilakukan ketika selesai solat berseorangan, ya, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Baik, jadi malam ni kita sambung lagi apakah bacaan-bacaan ataupun wirid yang perlu kita amalkan setelah selesai solat yang kita lakukan. Yang terakhir selepas Allahumma antas salam wa minkas salam hinggalah ya zal jalali wal ikram. Kemudian diikuti dengan Al-Fatihah yang ketujuh. Bacaan Al-Fatihah. Baik, telah kita bacakan Al-Fatihah itu, dan Al-Fatihah ini hendaklah dibaca dengan sebaik-baiknya, betul bacaan, dengan hukum-hukum yang terdapat dan makhraj dan juga huruf-huruf, sifat-sifat huruf yang ada pada Al-Fatihah itu. Kerana Fatihah ini selain daripada wirid, dia merupakan bacaan wajib ketika solat seseorang itu. Pada tiap rakaat mesti dibacanya dengan betul, berhati-hati dengan bacaannya itu, dibimbangi, ditakuti kalau berlaku kesalahan, utamanya bacaan dalam solat fardu, maka rosaklah, maka tidak sahlah solat itu. Baik, begitu juga dengan wirid. Walaupun sebut wirid, ya, jangan orang kata baca terlalu laju sehingga salah bacaannya itu, sebutan hurufnya, makhrajnya dan juga hukum-hukum yang ada pada Al-Fatihah itu ketika mana kita berwirid. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekurang-kurangnya macam tu. Jangan terlalu laju, cepat sangat, bimbang ditakuti. Ketika kita sebut salah, tak betul, maka sia-sia, malah mendatangkan dosa. Baik, itu bacaan ketika wirid. Maka kita lihat kelebihan dia. Apabila seorang itu membaca Al-Fatihah, ya, ini kita memohon perlindungan daripada Allah, ya, daripada syaitan yang direjam. Bermula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung daripadamu ya Allah daripada syaitan yang direjam. Dengan menyebut nama Allah yang melengkapi segala nama dan sifat-sifatnya. Kemudian kita membaca Al-Fatihah itu kerana surah ini menjadi penawar atau ubat yang mujarab kecuali mati. Mujarabnya tak mujarabnya surah ini sehingga disebut, ya, kecuali mati saja. Mati tak boleh ambil lah. Ada pun sakit-sakit lain, ya, insya-Allah dengan kelebihan yang ada pada suratul Fatihah ini. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Rauf bin Al-Manawi pernah berkata, bagi siapa yang menghayati ya ini tafakkur maknanya, ya, dengan yakin dan kuat, semestinya akan mendapat kemujaraban dan penawar dari surah ini dengan mengubati apa-apa jua penyakit. Ini rahsianya, tuan-tuan. Maka selalulah membaca suratul Fatihah ini. Mungkin bukan dalam wirid, dalam kehidupan seharian kita boleh gunakan Al-Fatihah. Sebab itu di awal lagi saya bagi tahu, dan ulama-ulama ada menyebut, belajarilah bacaan Al-Fatihah ini dengan sebaik-baik, ya, dapat kita membaca dengan sebaik-baik. Sebab nak dapat mujarab, nak dapat kelebihan, sudah pasti pada bacaan itunya betul. Kalau salah, macam mana nak dapat mujarab? Baik, selain daripada itu, kita selalu mendengar kisah daripada sahabat, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri ini banyak meriwayatkan hadis. Antaranya hadis dia bercerita tentang bagaimana dia mengubati akan seorang di kalangan kabilah ataupun satu perkampungan. Ketua kabilah, ketua kampung itu. Ya, kisahnya panjang, cuma kita ringkas saja. Setelah mana Abu Sa'id Al-Khudri ini seramai 30 orang, dia pergi satu perkampungan ni untuk, ya, biasalah untuk berdakwah, untuk menyampaikan Islam. Apabila sampai di perkampungan ini, ya, Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabatnya yang seramai lebih kurang 30 orang ini mohon untuk bermalam di kawasan mereka. Tetapi kabilah ini, perkampungan ini, orang-orang kampung ini tak mahu menerimanya. Dihalaunya, ya, dihalaunya, tidak boleh bermalam di kampung kami. Ya, kamu hanya boleh bermalam di luar kampung kami, tak boleh masuk. Tak apalah, ya, orang hebat taklah kata bertekuk, ya, tak puas hati dan sebagainya. Dia tahu ni kampung orang, tak akan bertekuk juga. Orang tak bagi nak macam mana. Dia pun berkemah lah di luar kampung itu. Bila berkemah, tuan-tuan, maka takdirkan Allah Ta'ala pada malam itu, ketua kampung itu disengat binatang berbisa.
Dan hadis itu setengah kata ya digigit oleh kalajengking. Ada merayak kata lipan. Jenis binatang berbisa lah. Baik, kemudian setelah berusaha di kalangan orang kampung itu, kabilah itu, macam-macam dah jumpa cari hak hebat-hebat ni, hak duk berubat selama ni nak berubat tok tua dia ni, apa ni ketua dia ni, tak jadi benda. Tak kebah, maknanya seluk sakit gitulah. Sakit tak baik. Macam-macam dah cari. Oh hebat-hebat duk berubat. Hampir putus asa. Lalu ada seorang daripada mereka ini mencadangkan. Dia kata apa pandangan ataupun boleh tak dia kata kalau kita tanyakan, dia kata rombongan yang masuk kampung kita petang tadi tu, yang sedang berkemah di luar tu, kok ada di kalangan mereka ni boleh berubat. Ada seorang beri cadangan itu kan. Baik, kemudian teruslah menerima cadangan ini, pergi keluar kampung mereka itu, cari, jumpalah duduk kemah luar. Terus ditanya, bolehkah di antara kamu ni yang boleh mengubat? Ya, ketua kami ni yang sakit disengat binatang bisa. Jawab Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, insya-Allah dikata boleh. Tapi aku berikan 2 syarat. Boleh berubat insya-Allah, tapi ada 2 syarat. Apa dia? Syarat pertama, aku nak bermalam di dalam kampung kamu. Kami tak nak bermalam di luar sini. Di luar tak nak. Nak masuk dalam kampung, bermalam di kampung ataupun di kawasan kabilah kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin meminta upah. Meminta upah. Upah apa tuan-tuan? Kambing. Kambing. Berapa ekor? Dan dia kata 30 ekor. Mana seekor seorang? Ramai tu tuan-tuan. Banyak tu kambing tu. 30. Baik, oleh kerana ketua punya pasal sakit ni, terimalah akan 2 syarat. Masuk kemah dah di dalam kampung itu dan pergilah berubat. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri telah mengubatinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sembuh akan ketua kabilah ini atau kampung ini. Lalu diupahnya 30 ekor kambing, dapat pula 30 ekor kambing. Apabila selesai dah habis urusan, mereka ni bimbang pula, takut pula. Takut pasal apa ni nak ambil kambing ni? Boleh ke tak? Sebab inilah satu kes pertama dalam bab berubat minta upah. Upah pula bukan sikit-sikit, 30 ekor kambing. Takut pula nak balik kambing. Dan pada masa itu Rasulullah SAW masih hidup. Lalu dibawanya balik, berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, berceritalah A to Z sampai habis. Lalu Rasulullah bertanya pertama tentang pengubatannya. Apa yang kamu ubat? Dengan apa yang kamu ubat? Wahai Abu Sa'id Al-Khudri. Jawab Abu Sa'id Al-Khudri, aku membaca suratul Fatihah. Ni tuan-tuan, kelebihan suratul Fatihah. Dalam tu kata membaca suratul Fatihah, Abu Sa'id Al-Khudri kata sebanyak 7 kali. Aku baca 7 kali suratul Fatihah untuk mengubati akan ketua ini. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bacakan itu, iaitu umul kitab Al-Fatihah. Dia adalah antara ayat-ayat atau surah sebagai pengubat. Tuan-tuan, sebab itu disebut tadi kelebihan. Dia kata insya-Allah semua penyakit boleh sembuh kecuali mati, tapi dengan yakin sungguh-sungguh, tahu makna, mendalami, memahami akan makna-makna itu, dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang boleh menyembuhnya.
sembuh. Dan yang keduanya, Abu Sa'id Al-Khudri telah menyatakan, kami telah meminta upah, lalu diberi akan upah itu seramai atau sebanyak 30 ekor kambing. Bagaimana ya Rasulullah, boleh tak kami makan? Boleh tak kami ambil? Jawab baginda Rasulullah, itu rezeki kamu. Rezeki kamu, ambil. Boleh ambil, boleh makan. Dan riwayat lain kata Nabi, boleh tak beri sikit ke aku? Maksud mudah. Boleh tak beri sikit ke aku? Nabi pun tak juga. Tapi kita tahu Nabi SAW ambil bukanlah untuknya. Nah, dia menyedekahkan, diberi kepada sahabat-sahabat yang susah. Bukan kata Nabi nak share juga. Nak juga ada. Biasanya Rasulullah tu dia ambil bukanlah makan sangat, kata beri kepada orang yang susah. Inilah dia tuan-tuan. Dan inilah hadis yang menyebut tentang antara ayat-ayat ruqyah. Ayat ruqyah perubatan Islam, iaitu umul kitab Al-Fatihah, selain daripada ayat disebut surah Al-Mu'awwizataini, wallahu ahad, a'udzu birabbil falaq, wa a'udzu birabbin nas, dan lain-lain banyak lagi. Nah, tapi nak kabur, ini kelebihan suratul Fatihah. Sebab tu selalu baca di mana jua kita berada. Dan yang penting ialah kita betul-betul membaca dengan sebaik-baik bacaan. Betul makhrajnya, sebutannya, betul sebutannya, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Sebab kita nak kita nak yakin, yakin benar-benar serah pada Allah SWT, maka barulah dia jadi. Tapi kalau baca tak betul, lagu mana nak dapat akan kemujarapan ini? Rahsia daripada surah Al-Fatihah. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bererti, sukakah kamu jika aku ajarkan sebuah surah yang belum pernah diturunkan oleh Allah sebelumnya, sama ada melalui Injil, Zabur, Taurat, iaitulah suratul Fatihah. Ini hadis riwayat Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksud hadis, Nabi offer kepada sahabat dan mengajarkan sahabat, sukakah kamu jika aku ajarkan sebuah surah yang belum pernah lagi diturunkan oleh Allah sebelum ini, sama ada dalam kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Kita tahu ini kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib beriman bagi kitab-kitab ni, termasuk termasuklah Al-Quran. Tapi dalam 3 kitab itu tak ada lagi surah ni, hanya sahaja surah Al-Fatihah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah dalam dikatakan Al-Quranul Karim. Masya-Allah, hebatnya baik. Kemudian yang ke-8-nya, selepas membaca Fatihah, apa pula yang perlu kita baca dalam wirid itu? Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maksudnya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Suratul Baqarah. Ini kita nak masuk ayat tu kursi, tapi didahulukan dengan ayat ini, iaitu ayat pada 163. Ayat 163 suratul Baqarah bermula, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kalau perasan, kita akan membacalah wirid ini bersama dengan imam-imam yang selalu baca. Dia akan bermula dengan wa ilahukum dulu, kemudian barulah Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, iaitu surah ayatul kursi. Baik, mengapa dia ataupun amalan-amalan daripada ulama-ulama dalam wirid ini bermula dengan wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim? Kerana dari segi makna pun kita tahu, kita nampak dah apa dia yang dikatakan, apa dia
mengenai pegangan seseorang itu tentang akidah. Akidah terhadap Allah SWT, pegangan kita kepada Allah SWT. Ya. Yang bermaksud tadi, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Kita meyakini bahawa tak ada Tuhan lain kecuali Allah lah yang Maha Esa, yang sentiasa duduk dalam hati kita. Dan inilah yang perlu kita bawa, yang kita pegang kuat, kukuh. Sampai bila? Sampai mati. Sampai mati benda ni nak kena pegang. Jangan main-main benda akidah. Sebab benda akidah ni yang melamatkan kita. Ya, bermula matinya kita masuk alam kubur ataupun alam arwah, ya, bermula dah situ. Yang dikatakan orang-orang yang baik, orang-orang yang dikatakan adanya la ilaha illallah, ya, ucapan ini diakhiri ketika saat sakaratul maut. Ni rititani, ini ada kaitan ni dengan wa ilahukum ilahun wahid. Maka selamat dia daripada kubur, azab kubur, fitnah kubur dan seterusnya, mahsyar, dan insya-Allah ke syurga bagi mereka ini. Tapi kalau tak ada la ilaha illallah, akidah itu, pegangan itu kepada Tuhan, kepada Allah, malah bimbang lagi, lucu tu, putus tu. Hak ni lah yang kita bimbang, takut. Sebab itu selalu disebut, ulang baca, ya, ayat ini. Fadilatnya dari dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sahab bin Hashab dari Asma binti Yazid, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud Asma al-Husna ataupun Asma'ullahul Azim, nama-nama Allah yang teragung. Asma'ullahul Azim, nama Allah yang agung, terdapat di dalam ayat di atas. Rahsianya rupanya, ya. Nama Allah yang agung duduk pada ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Malam ni kita tahu dah, tuan-tuan, mengapa dibaca selalu sebagai wirid. Ayat di atas berguna untuk menanamkan semangat tauhid di dalam hati dan seluruh diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi serta menyucikan diri kita daripada menyembah, memuja serta membesar-besarkan selain daripada Allah. Dia jelas di sini, tuan-tuan. Semangat tauhid dalam hati, seluruh diri kita serah kepada Allah SWT, dan pada masa itu juga dapat menjauhi, menyuci diri kita daripada menyembah, selain daripada Allah, memuja selain daripada Allah, membesar-besarkan selain daripada Allah SWT. Hanya Allah yang berhak. Itu rahsia dia. Kita dikehendaki menjauhi syirik nyata dan syirik yang tersembunyi. Hak ni hak orang kata hari-hari kita melalui, ya, dan ramai di kalangan manusia yang melakukan syirik-syirik ini. Ya, dan syirik-syirik telah dinyatakan sini iaitu pertama syirik yang nyata, ya, yang disebut juga apa ni, syirik jali, zahir, nampak. Yang keduanya syirik tersembunyi, apa dia? Syirik khafi. Hak nyata, hak jelas yang dikatakan jali itu tidak dibimbangi, tidak ditakuti. Kerana apa? Nampak, jelas. Tu sembah tok pekong, sembah pokok, sembah berhala, macam-macam sembah tu, hak depan mata nampak. Ni yang dikatakan syirik jali, tak bimbang pasal nampak. Hak selagi ni bimbang ni, apa dia? Syirik yang tersembunyi, syirik hak tak nampak. Kadang-kadang melalui percakapan kita, perbuatan kita, dalam hati kita, hak ni bimbang. Dan berlaku, tuan-tuan,
Contoh, tengok orang lemah, dia pun terjun selamatkan orang lemah tu. Selamatlah dia. Mana dapat menyelamatkan orang lemah tu? Bila ditanya, dia menyatakan, akulah yang menyelamatkan. Kalau dok aku tak pergi terjun, tak selamat dia, matilah dia ni. Mati dah orang tu. Ini yang disebut telah berlaku syirik khafi. Menterjemahkan akan kekuatan, kebesaran, menyelamat seorang itu daripada maut, tidak berlandaskan dengan keizinan Allah, diletakkan diri dia, seolah-olah dia lah segala-galanya. Ini yang tak kena. Patut kena berlapik dengan izin Allah. Aku dapat, pertama tu digerakkan hati oleh Allah Ta'ala untuk aku terjun. Lepas tu diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk aku menyelamatkan orang itu. Maka dengan kehendak takdir Allah juga selamat ia daripada mati. Itu baru betul. Makna ada berlapik. Allah tu kena ada selalu. Jangan letak atas diri dia je, diri kita je. Maka ini yang dikatakan berlaku, tuan-tuan. Berapa ramai yang bercakap semikian? Kerana akulah. Kerana akulah. Kalau tak, mampu lama dah. Institusi itu, projek itu ke, buat ini. Kerana aku. Kalau tak, tak jadi. Ini dia, tuan-tuan. Baik, jadi dengan kalimah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, selalu kita sebut, kita memahami, meyakini, duduk dalam hati tentang pegangan akidah ni. Maka orang ni dia bercakap berlapik, dia tak ada kesombongan diri walaupun di mana dia berada, kejayaan-kejayaan yang miliki, pertolongan yang dibuat, sedekah-sedekah yang diinfakkan, semua dengan izin Allah. Dia berkata semikian. Kenapa? Dia tahu. La haula wala quwata illa billah illa alil azim. Hanya Allah. Tidak ada daya, kuasa, kurat, iradat pada diri kita. Hanya kurat, iradat, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita gemarkan ataupun gemakan ke dalam hati kita dan seluruh ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi di dalam wirid selepas mengerjakan solat fardu. Selalu menyebut kalimah ini, ayat ini dalam kehidupan kita, terutamanya selepas solat. Malah tersebut dah, luar solat, lepas buat apalah masa luar, masa kata free, maka boleh menyebut kalimah ini. Bukan kata pada wirid saja. Di dalam keterangan yang lain terdapat bahawa ayat di atas juga adalah sebagai penghalang syaitan. Penghalang syaitan. Ni wa ilahukum ilahum wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tak masuk ayat kursi lagi. Baru daripada ayat yang ke-163 surah Baqarah. Barulah seterusnya masuk kepada ayatul kursi yang ke-9 selepas wa ilahukum ilahu wahid, terus Ar-Rahmanur Rahim tadi, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ini baru ayat kursi menjadi wirid juga selepas solat. Yang bermaksud Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang ini dia, iaitu Tuhan yang hidup dan berdiri sendiri, tidak pernah dia mengantuk dan tidak pernah ia tidur.
baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang sanggup memberi syafaat, yakni pertolongan, melainkan dengan izinnya. Dia, yakni Allah, mengetahui semua yang telah berlaku dan yang akan berlaku. Tidak ada makhluk yang dapat, yakni mempunyai pengetahuannya kecuali dengan kehendaknya. Meliputi kursi pemerintahannya, meliputi seluruh langit dan bumi. Tidak ada kesulitan baginya untuk memelihara kedua-duanya, yakni langit dan bumi, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Ini maksud ayatul kursi. Ni kena baca juga, ya, dalam wirid. Dan ayatul kursi, ya, sama juga, ya, taklah kata selepas wirid saja, malah disuruh selalu juga membaca ayatul kursi ini, terutamanya selepas pertama selepas solat, setiap solat 5 waktu sehari semalam. Sebab sebut pasal wirid ni ya, yang kita duk bincang daripada awal, wirid yang yang sangat-sangat dituntut sunat itu selepas waktu maghrib dan juga isyak, lepas waktu subuh, lepas maghrib dan subuh. Tu disebut wirid panjang. Wirid panjang bermula dengan astagfirullah tadi 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah berapa? 10 kali. Dah, Allahumma ajirna 7 kali. Lepas tu Allahumma antas salam. Lepas tu Al-Fatihah. Lepas tu wa ilahukum ilahun wahid. Kemudian seterus Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Lepas tu terus. Ada lagi zikir-zikir. Ini panjang. Waktunya maghrib dan juga subuh. Adapun zuhur, asar selepasnya, selepas isyak. Wirid juga tapi pendek saja. Kadang-kadang tak sampai baca ayatul kursi ni, maka rugilah. Jadi kalau boleh setiap waktu ayatul kursinya tinggal baca semua, sebab belakang ni akan diterang. Cuma nak bagi tahu ayatul kursi maknanya cukup hebat. Bagaimana disebut tadi, ya, Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Bagaimana wa ilahukum ilahun wahid tadi. Masih lagi tentang pegangan akidah terhadap Allahu Rabbi, Tuhan kita, ya, yang sebenar-benar, yang perlu disembah, tak ada Tuhan lain melainkan Dia, iaitu Tuhan yang hidup dan berdiri sendiri. Tuhan ni hidup tak mati, hidup pun sendiri, berdiri dengan sendiri pun sendiri, tak ada orang, tak ada bantuan. Kita ni hidup kerana Tuhan, kita berdiri kerana Tuhan, kerana Allah Ta'ala. Tuhan hidup, hidup pun tanpa pertolongan siapa-siapa. Dia hidup dengan sendiri dan berdiri dengan sendiri, dan tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Ni Tuhan Allah Ta'ala. Ya, tak macam makhluk ngatuk semua. Tak, kejap tidur. Kadang-kadang bercakap pun tidur. Kawan tu dia bercakap, tidur balik ada. Ini sifat makhluk. Manusia ngatuk tidur, Tuhan tak. Kalau Allah Ta'ala tidur mengatuk, berat kan? Beratlah. Ni alam ini ni yang duduk berjalan semua, bumi dengan buminya, dengan bulannya, matahari, duduk bergerak semua. Lala Tuhan, alpa Tuhan mengatuk tidur, hancurlah bumi ni. Sebab itu dia tak tidur, tak mengatuk. Bagaimana kita? Sebab itu manusia kena tahu, jangan buat suatu perkara yang dilarang, kerana Allah ni tahu, Allah ni tak tidur. Yang kata malam Tuhan tidur, boleh buat maksiat, buat dosa je, tumung. Makhluk. Adapun Tuhan tak, sikit abuk tak tidur, tak mengatuk. Ni dijelaskan dari surah Al-Baqarah, iaitu ayat kursi ni, ayat 255 ni. Baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Hak dia belaka tu, di langit tu, bulan-bulan, bintang, matahari, planet yang ada tu, 7 planet besar. Waktu kita duduk belajar ilmu sains tu, termasuklah bintang-bintang. Dan semua Tuhan belaka tahu tu, benda hak ada, yang dikata penduduk langit tu.
hanya senya Allah Ta'ala yang tahu. Kita ni tahu pun cara umum je. Nak cerita pasal malaikat cara umum je, tak tahu lagu mana malaikat. Rupa malaikat yang sebenar hanya senya Allah. Dan selain malaikat ada lagi makhluk lain, wallahu a'lam. Kata ulama ada lagi makhluk-makhluk lain, hanya senya Allah Ta'ala baginya apa yang ada di langit dan juga di bumi. Sama juga di bumi ya. Lain daripada kita ada lagi benda-benda lain, binatang, haiwan, binatang di laut, binatang di daratan. Nah, macam-macam jenis lagi. Ini semua adalah cipta Allah Subhanahu Wa Taala. Hak dia belaka, milik dia belaka. Baik itu apabila Allah Ta'ala mengambil sesuatu daripada makhluk, jangan pasrah ataupun jangan kata rasa duka cita, jangan rasa putus asa, jangan rasa menuduh Tuhan bermacam-macam. Tuhan zalim, Tuhan tak sayang, jangan. Sebab apa? Hak dia belaka. Termasuklah kita. Kalau lain daripada kita hak Allah, kita pun hak Allah. Tak nak kata apa? Hanya menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah kalimah, itu perkataan ayat paling baik. Apabila diuji Allah Ta'ala dengan sesuatu, maksudlah diambilnya orang yang dikasihi, orang yang sayang, yang kita sayangi, kerana semuanya hak milik dia. Tak, jari jemari ni, tangan, jari jemari tangan, kaki, dia boleh ambil bila masa. Sejari, dua jari. Dia nak sekaki tu, ambil kaki tu, ambil. Mata kaya nak ambil buta, telinga nak ambil, tak dengar kok. Ni hak dia lelaki. Ini sebut apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, termasuk di kita, Allah Subhanahu Wa Taala milik. Maka selalu sebut tadi kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah datang dan kepadanya juga dia boleh ambil bila masa. Dan tidak ada yang sanggup memberi syafaat, iaitu pertolongan, melainkan dengan izinnya. Syafaat, pertolongan hanya Allah SWT yang boleh memberi pertolongan ataupun yang disebut keizinan dia. Apa-apa yang berlaku, Allah lah yang boleh meneruskan suatu perkara yang terjadi itu, dan Allah boleh menyekat suatu perkara yang sedang terjadi itu. Apa jugalah, hujan turun, siapa boleh sekat? Siapa boleh menghentikan? Allah Ta'ala. Kalau dia kata terus sampai banjir Kediri tenggelam habis. Tak. Sampai habis tenggelam, gunung-gunung Bukit Buka habis tenggelam. Kalau dia nak lagu tu, kampung sekira lah, bangunan sekira, gunung ganang boleh tenggelam. Kau contoh. Dah siapa boleh sekat? Ya. Kalau tak nak sekat, maka meneruslah. Gempa bumi baik, apabila tsunami, kebakaran, termasuklah wabak penyakit yang kita hadapi sekarang ni. Hanya senya dialah yang boleh memberhentikan wabak ni. Sebab itu kena banyak dengan dia. Lemahnya kita ni, jangan duk aku, jangan duk sombong. Walaupun mung berkuasa, walaupun mung bertitle macam-macam, hebat lagu mana, ingat semua milik Allah. Dan apabila datangnya sesuatu, tak ada siapa pun yang boleh mengikat. Tengok mereka 180,000 lebih mati dah, hampir dengan 190 dah. Mana mati? Entah. Walaupun mempunyai logistik peperangan yang hebat, tentera yang ramai, canggih belaka, kapal terbang, roket, jet, kereta kebal, Allah hantar Covid ni je. Sampai sekarang tak boleh nak cari, tak boleh nak lawan dengan kecanggihan senjata muada. Ini dah dia. Kabur hebat-hebat. Lama ni duk bunuh orang, beribu-ribu orang mati, kang serang negara tu, kang serang negara ni. Tengok Allah Ta'ala atau Covid, bukan atau tentera pun mati 180,000 orang lebih dah. Dan terus meningkat. Siapa boleh sekat? Tak ada, hanya Allah Ta'ala saja.
Maka orang yang beriman dia akan pergi, dia akan melihat ini kekuasaan Allah. Ada orang kafir lagu dia tu fenomena alam. Dah. Kita pergi kepada Allah Taala. Anak kita nak ini adalah hak Allah. Ini Allah sedang menguji, Allah sedang menghukum. Ya? Dan kata dah negara lain boleh kena juga tu. Arab, orang Islam kena juga. Mereka ialah kafir contoh. Pada negara Islam kena juga. Ingatlah bahawa apabila turunnya bala, ujian, wabak, apa-apa juga, semua kena. Tak kira mu beriman ke tak, ya, mu ulama ke, mu ustaz ke, mu tok iman ke, mu dok semayang, mu semayang, mu dok semayang, mu agama apa ke, bila turun kena berlaku. Ini juga satu peringatan. Tak boleh. Negara Islam pun kena juga. Hatta negara kita pun kena. 128 orang dah mati. Dah. Ni belum kata habis penuhnya. Masih lagi. Duk belaga ada lagi kes-kes ni. Kejap turun, kejap naik. Cuma tak lebih daripada 100. Kita doa lah. Banyak sembahyang ajak, banyak doa insya-Allah taala sebab ni sebut ni. Ya. Hanya memberi pertolongan, yang memberi syafaat, pertolongan dan dengan izinnya hanya senya Allah Taala. Kan? Dan dialah Allah yang mengetahui semua yang telah berlaku dan yang akan berlaku. Sama juga yang telah berlaku Tuhan tahu, yang sedang berlaku Tuhan tahu, yang akan berlaku pun Tuhan tahu. Kita tahu benda, ya, tak tahu benda tuan-tuan. Inilah ayatul kursi, ya, yang sempat kita jelaskan sebahagian, dan insya-Allah sebahagian lain kita sambung. Sebab masuk dah waktu tu kita berhenti dulu. Dan biasa mohon maaf silapan, kasaran, tulis. Adapun kesalahan kelemahan itu datang dari saya. Yang baik itu sudah pasti daripada Allah SWT, namun hakikat daripada Allah SWT. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.